Datuk Seri, saya ingat lagi Datuk Seri cuba menjelaskan bahawa jangan ada pembelian panik. Kerana Datuk Seri juga menyebutkan bahawa saya tengok ada kenyataannya baru beberapa jam yang lalu kita ada cukup bekalan untuk 4-5 bulan. Jadi tak timbul isu kenapa perlu beli banyak. Jadi kelihatannya seperti cabarannya adalah pengedaran. Kerana apabila berlaku pembelian yang banyak, terbantuklah penyaluran bekalan itu ke pasaraya nampaknya. Ya, tadi saya umumkan dalam parlimen itu, stok beras kita cukup terjamin untuk 4-5 bulan. Artinya sentiasa diisi. Dan mereka kata kalau 4-5 bulan nanti beras itu rosak. Tidak. Dia ada rotation dia. Yang lama dipakai, yang diganti ada baru. kaedahnya. Ada kaedahnya supaya dia tidak masuk bubuk, saya sebut tadi dalam parlimen tadi. Jadi soal stok ni cukup. Cuma kita nak seimbangkan harga. Tadi ada je orang katanya, kenapa begitu? Kenapa jadi krisis makanan ini? Bolehkah kita selesai, takkan berlaku lagi? Tak boleh. Kita sebab itu dalam usaha penyelesaian ni kita cari yang terbaik bagaimana jalan untuk menyelesaikan. Krisis ni pergi dan datang. Macam saya sebut tadi dalam parlimen, saya sebut zaman Khalifah Islam yang kedua, Umar bin Khattab, kita diberitahu oleh ulama-ulama kita, Umar bin Khattab pernah menangguhkan hukuman hudud. Kerana berlaku banyak kucurian dan kemiskinan pada waktu itu. Artinya di waktu itu, kita 1400 tahun dulu, berlaku krisis makanan. Lebih awal daripada itu, zaman Nabi Ishak membawa keluarganya pergi berjumpa Nabi Yusuf di Mesir untuk meminta gandum. Artinya di waktu itu berlaku krisis makanan ini. Artinya dia berlaku sentiasa. Lebih dahsyat lagi masa perang Jepun yang dari sini sampai orang terpaksa makan ubi kayu. Jadi kita di sini kita kata, apakah cara kita bertindak ni takkan berlaku lagi krisis akan datang? Belum tahu. Tapi kita cari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan keadaan masa ini dengan cuba merancang untuk kebaikan masa depan. Di antaranya saya selalu menyebut negeri kita ni tidak berapa besar. Jadi kalaulah berlaku banjir besar melanda Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis, katalah banjir itu panjang masanya, dia memusnahkan tanaman padi, menyebabkan stok kita akan berkurangan. Sebab itu saya mencadangkanlah supaya kita fikir secara serius untuk menjelmakan jelapang padi kita yang kedua, iaitu di Sabah dan Sarawak. Karena Sabah dan Sarawak pengeluaran untuk negara mereka baru di sekitar bawah 5%. Bawah 5%. Kita kena berusaha sekurang-kurang berada di tahap 50-60%. Dan tanah mereka masih banyak, masih luas. Di Sarawak pun begitu. Cuma masalahnya kerajaan federal, kerajaan negeri Sabah dan Sarawak berganding bahu, terutama dalam membina infrastruktur yang baik dan boleh diusahakan tanaman padi supaya kalau berlaku apa-apa masalah di sebelah Malaysia Barat, maka Sabah dan Sarawak boleh menampung. Kalau berlaku hal apa-apa di Sabah dan Sarawak, Malaysia boleh menampung. Macam kita lihat negara China lah, negara Amerika besar. Banjir di Arizona mungkin tidak berlaku di Texas. Banjir di California mungkin tidak berlaku di New York. China pun begitu. Barat ke timur, perjalanan jumbo jet 5 jam. Maksudnya negaranya luas. Kita tidak. Kalau berlaku bencana di 4 negara, 4 negeri di utara dan pantai timur, kita akan hadapi masalah beras. Sebab itulah soal keterjaminan makanan ni perlu dilihat secara serius. Bukan soal politik parti itu, parti ini, negeri itu, negeri ini. Tidak. Dia kena lihat secara serius supaya berlaku satu perkara, kita ada contingency plan, ada stok kita. Dan macam saya sebut juga dalam parlimen, saya tak suka main blame game. Blamekan pemerintah dulu, kenapa tak sediakan beras yang cukup. Itu dulu. Sekarang kita masalah nak fikir macam mana untuk kita usahakan supaya keadaan security makanan negara kita terjamin pada masa hadapan. Ini yang perlu kita semuanya kena terlibat. Daripada kementerian, universiti,
Satuan Peladang, petani, kerajaan-kerajaan negeri dan federal semua kena combine tenaga. Sebab security makanan ini menjadi isu di seluruh dunia sekarang ini.